Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'ala zalimin. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada tengah hari ini kita berkumpul bagi menyempurnakan kewajipan kita mendirikan salat Jumaat pada hari ini. Alhamdulillah, nampaknya bilangan telah pun ditambah lagi, dan semoga akan datang lebih ramai lagi dan dapat untuk hadir menyempurnakan salat Jumaat setiap minggu, insya-Allah. Adapun tajuk tazkirah yang ingin disampaikan pada tengah hari ini iaitu kaedah berinteraksi dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah kita nak berinteraksi dengan ujian yang Allah timpakan ke atas kita berdasarkan kepada sumber Al-Quran dan Sunnah. Inilah penyelesaian yang sepatutnya kita jadikan sebagai panduan, rojokan kita apapun bila kita menghadapi apa jua keadaan, situasi. Kita kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul. Agama yang cukup lengkap, sempurna, syumul, menyeluruh dan relevan hinggalah berlakunya kiamat. Baik, pertama sekali, kenapa kita diuji? Antara jawapannya ialah yang paling tepat, kerana Allah menyayangi kita. Kenapa kita diuji? Jawapannya kerana Allah menyayangi kita. Apa bukti dia? Apa hujah dia? Ini berdasarkan kepada hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala menyatakan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila ia kasih kepada sesuatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Sebagai tambahan lagi, hadis riwayat daripada Al-Bukhari, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallam, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Itu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki ia akan kebaikan, maka Allah akan timpakan musibah kepadanya. Maknanya tuan-tuan, musibah ni adalah satu daripada rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita semua. Untuk apa? Untuk kita balik kepada Allah, untuk kita rojak kembali kepada Allah, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik,
sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan ja'alallahu ta'ala al-bala lil insan kadawai min da'id zunub liyutahhira wa yarfa'a. Allah Ta'ala menjadikan bala ujian kepada manusia seumpama ubat untuk penyakit dosa dengan tujuan untuk menyucikan dosa dan untuk mengangkatkan darjat seseorang. Maknanya bala yang Allah jadikan, timpakan kepada manusia untuk apa? Untuk menyucikan dosa-dosa kita. Kita ada penyakit dosa. Dosa merupakan penyakit yang paling kritikal, yang paling besar sebenarnya. Kan orang melihat penyakit ni tuan-tuan, penyakit kencing manis, darah tinggi, jantung, COVID-19. Tapi penyakit yang lebih besar lagi tuan-tuan daripada penyakit, segala penyakit ialah dosa kepada Allah Ta'ala. Dan bagaimana Allah nak menyucikan dosa seseorang? Allah timpakan bala ujian. Dengan ujian itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengampunkan dosa bila dia redha dengan ujian tersebut. Dan Allah akan mengangkat seseorang dengan sebab dia diuji dan dia redha dengan ujian itu, bahkan dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kaedah-kaedah berinteraksi dengan ujian. Ada beberapa kaedah untuk kita berinteraksi dengan ujian yang Allah timpakan kepada kita. Yang pertama, berinteraksi dengan iman dan merasai kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu berinteraksi dengan iman dan merasai kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ujian yang ditimpa ke atas kita adalah bukti kewujudan Allah yang sedang berinteraksi dengan kita. Maka kita juga hendaklah memahami dan mesti berinteraksi dengan Allah dengan penuh beradab. Adab berinteraksi dengan Allah ialah beriman, yakin, merasa kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan melalui ujian dengan mengikut dan reda atas kehendaknya. Amalan agar kita dapat memahami dan hidup dengan kehendak Allah, antaranya tuan-tuan, baca 3 kali pagi dan petang. Apa bacaan apa? Masya Allah, Masya Allah kan, wa man lam yasha' lam yakun, wala haula wala quwwata illa billah. Ini antara zikir yang dibaca pada setiap pagi dan petang. Masya Allah, Masya Allah kana, wa man lam yasha' lam yakun, wala haula wala quwwata illa billah. Apa makna dia? Apa yang Allah kehendaki maka ia jadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka ia tidak jadi. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna zikir ini menyatakan kepada kita bahawa apapun yang berlaku semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah kata jadi, jadi. Allah kata tak jadi, tak jadi. Mana semua itu ketetapan dan ketentuan daripada Allah, dan semuanya kita balik kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah kana, wa man lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Baca 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang, sebagai tanda kita beriman kepada kekuasaan dan kehendak Allah, yakin kepada ketetapan dan ketentuan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Interaksi yang kedua, dengan merujuk dan membawa diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sebagai orang mukmin, setiap kali ditimpa musibah dan mendengar musibah, hendaklah ia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyatakan yustahab lil insan al istirja'u fil musibah bi ayyakul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunat bagi manusia mengembalikan dirinya kepada Allah apabila berada musibah dengan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini merupakan sifat orang yang bersabar, kan? Disebut ayat 155, kan? Ataupun 156 surah Al-Baqarah. Alladzina idza wa basyiris sabirin, sebelum itu wala nabulannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sesungguhnya kami, yakni Allah, akan menguji kamu sedikit daripada perasaan takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa dia orang yang bersabar itu? Orang-orang yang apabila ditimpakan ke atas mereka musibah, mereka menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami daripada Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ini dipanggil al-istirja'. Ini sebagai al-istirja', nak mana rujuk ila Allah, kembali kepada Allah. Apa ia dapat? Orang yang bila mana ditimpa musibah dan dia bersabar di atas musibah dengan menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia dapat 3 perkara, tuan-tuan. Dia dapat keberkatan daripada Allah, rahmat daripada Allah, dan dia mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itu, ke atas mereka itu keberkatan. Allah beri keberkatan. Salawat itu makna keberkatan. Wa rahmah, dan juga rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Keberkatan, rahmat dan hidayah bila mana kita sabar di atas bala yang menimpa, tuan-tuan. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Juga antara perkara yang perlu kita amalkan juga, tuan-tuan, dan ini sunnah Nabi sallallahu, sebelum tidur. Amalan sebelum tidur, bacalah doa sebagai bukti segalanya kita kembali kepada Allah. Apa bukti kita kembali kepada Allah ni, tuan-tuan? Antaranya kita mengamalkan sunnah berdoa dengan doa untuk kita balik kepada Allah. Ini doa yang dibaca oleh Nabi sebelum tidur, tuan-tuan. Agak panjang sikit lah, tapi sebenarnya boleh hafal lah. Kalau nak hafal, nak amalkan boleh. Cuma kita orang Melayu ni malas nak hafal. Lirik lagu boleh hafal, kan? Lirik lagu, jangan lupa lirik. Tengok kan, ada kan rancangan lama dah tu. Memang pandai sungguh dia. Lagu apa keluar dia tahu dah lirik. Terus saya kata hak yang tu, kan, penonton-penonton bila mana penyanyi menyanyi, tuan-tuan, penonton menyanyi bersama. Makna apa? Penonton pun hafal lirik lagu juga. Lirik lagu jangan main, hafal. Tapi main dengan ayat Quran, dengan hadis, doa ni jarang hafal. Tak mau hafal. Apa dia doa dia? Allahumma aslamtu ilaik. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Wafawatu amri ilaik, wa ufawidu amri ilaik, ataupun wa fawatu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik,
rahbatan wa raghbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzal wa bi nabiyyika alladhi arsal. Mudah ya, maknanya bukan panjang pun kan. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa alja'tu zahri ilaik wa ufawidu amri ilaik rahbatan wa raghbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzal wa bi nabiyyika alladhi arsal. Ini doa yang dibaca sebelum tidur. Apa makna dia? Wahai Allah, aku menyerahkan jiwaku kepadamu, aku pasrahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan belakangku kepadamu, semuanya kerana rasa takutku dan harapku kepadamu. Tidak ada tempat perlindungan dan menyelamatkan diri daripadamu kecuali dengan kembali kepadamu. Aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan dan dengan nabi yang engkau utuskan. Ini doa yang jarang orang hafal lah, tapi boleh boleh kena hafal lah, kena amalkan sebelum tidur ni. Apa kelebihan baca doa ni tuan-tuan? Sesiapa yang membaca doa ini, doa ni, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, jika engkau mati setelahnya, maka engkau mati dalam keadaan fitrah. Maknanya kalau kita mati pada malam itu tuan-tuan, mati kita itu mati dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah? Dosa kita sudah diampunkan Allah Ta'ala. Sebagaimana bayi yang dilahirkan ke dunia, yang Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan keadaan fitrah, maknanya suci, bersih, tiada dosa tuan-tuan. Dan begitu juga bila kita baca doa ini sebelum tidur dan kita mati tuan-tuan, malam tu kita mati kita mati dalam keadaan Allah ampunkan dosa tuan-tuan. Fitrah. Ini merupakan doa balik kepada Allah kan. Tengok dia punya makna. Wahai Allah, aku menyerahkan jiwaku kepadamu, aku pasrahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan belakangku kepadamu, semua kerana rasa takutku dan harapku kepadamu. Tidak ada tempat perlindungan dan menyelamatkan diri daripadamu kecuali dengan kembali kepadamu. Aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan, ini Al-Quranul Karim, dan dengan Nabi yang engkau utuskan, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni boleh refer balik, Google ada ni, doa ni. Kalau kita Google memang ada doa ni, boleh tengok balik. Itu interaksi yang kedua. Interaksi yang ketiga, berinteraksi dengan kaedah iktiraf dan mengakui diri, iaitu mengiktiraf dan menginsafi diri di hadapan Allah atas kekurangan, kelemahan, kesilapan, kelalaian, serta mengaku bahawa kita telah banyak melakukan dosa dengan mengingkari perintah Allah sehingga telah menzalimi diri kita sendiri. Kita kena akui bahawa kita adalah hamba yang lemah, banyak kesalahan, banyak dosa, lalai, leka, ghaflah, kurang ingat pada Allah Ta'ala. Maknanya begitu. Dan memang pun ini hakikat tuan-tuan, manusia ni begitulah. Dia lupa. La yusammal insan illa bin nisyani. Tidak dinamakan insan itu melainkan sifatnya lupa tuan-tuan. Itu sebab kita kena sentiasa hadir dalam majlis-majlis tazkirah, kuliah, pengajian ilmu. Untuk apa? Untuk mengingatkan apa yang kita lupa, untuk mengingatkan apa yang kita leka dan kita lalai selama ni tuan-tuan. Itu sebab dalam surah Al-A'la Allah menyatakan, bukan, dalam surah Az-Zariyat Allah menyatakan, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Dan tetaplah kamu memberi peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, tazkirah yang kita masjid adakan itu, tuan, ia bermanfaat. Ia bermanfaat. Untuk siapa yang bermanfaat? Untuk kalau dia beriman, dia ambil manfaat tu, dia ambil peringatan yang disampaikan, dia mengamalkan apa yang disampaikan, insya-Allah. Baik. Dengan ini hendaklah kita memperbanyakkan membaca. Antara tuan-tuan, bila kita tahu kita ni berdosa, hamba yang berdosa, tuan-tuan, apa yang perlu kita buat antaranya? Antaranya memperbanyakkan membaca doa yang disebut oleh Allah surah Al-A'raf ayat 23. Surah Al-A'raf ayat 23, iaitu doa Nabi Adam dan juga Hawa bila mana mereka bertaubat kepada Allah di atas dosa yang mereka lakukan bila mana memakan buah yang dilarang di dalam syurga, sehingga kan mereka diturunkan ke bumi, tuan-tuan. Ni masa tu, masa Nabi Adam. Cuma tuan-tuan ingat, Nabi ni maksum, okey? Tapi kenapa Nabi Adam buat salah? Pada masa itu Adam belum dilantik sebagai Nabi. Adam dilantik sebagai Nabi setelah diturunkan ke bumi, tuan-tuan. Sebab itulah dia tak sunyi daripada melakukan kesalahan. Dia makan buah yang dilarang dalam syurga atas hasutan, bisikan, tipu daya iblis. Makan buah tersebut, kan, sehingga kan diturunkan ke bumi. Jadi maknanya tak timbullah, sebab Nabi Rasul maksum. Tapi pada masa itu Nabi Adam belum dilantik sebagai Nabi. Kerana itu dia salah, dia silap, dia buat dosa dan dia minta ampun pada Allah. Dia bertaubat pada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah melakukan penganiayaan terhadap diri kami, dan jika Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami dan memberikan rahmat kepada kami, nescaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Tuan-tuan, kalau Allah tidak mengampunkan kita di atas dosa yang kita buat, Allah tidak merahmati kita, tuan-tuan, pasti kita rugi. Rugi ni makna apa? Tempat dalam neraka bagi orang yang rugi, tempat yang beruntung, berjaya bagi orang yang beriman, makna syurga bagi orang yang beruntung, yang berjaya. Baik. Antara juga amalan yang boleh diamalkan juga, tuan-tuan, yang banyak yang boleh kita baca sebelum subuh, antaranya antara amalan banyak sebenarnya amalan-amalan ni, tuan-tuan, yang amalan yang memang bersumberkan amalan daripada baginda Rasul sallam. Antaranya Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Baca 40 kali sebelum masuknya waktu subuh. Mana waktu sahur, kan, waktu 1/3 hujung malam tu, tuan-tuan, waktu untuk kita mendekatkan diri dengan Allah, taqarrub dengan Allah. Dengan apa? Solat, dengan zikir, dengan doa, baca Quran. Antara zikir yang dibaca, tuan-tuan, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wahai Tuhan Allah yang Maha Hidup, lagi berdiri dengan sendirinya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, kami sesungguhnya kami tergolong di kalangan orang-orang yang zalim. Ini merupakan zikir doa Nabi apa? Yunus ketika dia dalam perut ikan Nun, kan, selama 40 hari dia berada di situ. Kalaulah Nabi Yunus tidak berzikir dengan zikir ini, pastilah Allah tidak akan menyelamatkan dia daripada kegelapan perut ikan Nun, tuan-tuan, ikan paus. Baik. Kemudian apa lagi? Antara yang perlu kita lakukan juga
Itu interaksi yang ketiga. Interaksi kita yang keempat, itu berinteraksi dengan kaedah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istighfar talabul abd ar-rabbih ayyamhu dzunubahu wa yastatiru uyubahu. Okey, yang dikatakan istighfar itu ialah seorang hamba memohon daripada Tuhannya supaya menghapuskan dosa-dosanya dan menutup keaiban daripadanya, dengan nama-namanya itu Al-Ghafur ataupun keampunan, min asma'i Al-Ghafur atau talabul maghfirah, iaitu dengan nama Allah lah, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Berkata Imam Qatadah, inna hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawaikum, fa amma da'ukum fadzunub wa dawaikum fal istighfar. Maksud sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada kamu akan penyakit dan ubat kamu. Maka penyakit kamu ialah, punca penyakit itu adalah dosa-dosa, dan ubat kamu adalah istighfar. Makna dosa merupakan penyakit. Untuk nak mengubati penyakit ni daripada dia, istighfar, mohon keampunan kepada Allah lah. Kaedah untuk kita berinteraksi dengan ujian Allah juga tuan-tuan, perbanyakkan istighfar sekurang-kurangnya 100 kali sehari lah, sekurang itu kan. Bahkan Nabi begitulah amalan Nabi kan. Nabi kata, wallahi la astaghfirannallah wa atubu ilaik fil yawm akthar min 70 marrah kan. Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih 70 kali. Nabi tuan-tuan, Nabi dia memang dah tak ada dosa dah, tapi dia tetap mohon keampunan dan bertaubat pada Allah. Mimbabi aula lah kita yang berdosa kan, lebih-lebih lagi lah kita nak kena mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadinya dan istighfar ni juga tuan-tuan mampu untuk menolak bala. Ini berdasarkan ayat Quran. Istighfar dia mampu menolak bala yang turun. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka, yakni Nabi berada di kalangan sahabat-sahabat, maka Allah tidak akan turunkan bala. Itu Nabi, zaman Nabi ada. Dan tidaklah pula Allah akan mengazabkan mereka sedangkan mereka memohon keampunan. Makna untuk kita nak menghindari bala ni tuan-tuan, apa kaedah dia? Istighfar. Ini Allah sebut kan. Maknanya pada zaman Nabi dulu, Nabi masih hidup, maka bala tak turun sangat. Bala-bala yang besar ni tak turun sebab Nabi ada di kalangan mereka. Tapi Nabi dah tak ada tuan-tuan. Bagaimana cara dia? Istighfar lah, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ni tuan-tuan sekurang-kurangnya astaghfirullah, sekurang-kurangnya astaghfirullah wa atubu ilaih umpamanya kan. Baik, berlebih lagi tuan-tuan, baca sayyidul istighfar sekali pagi sekali petang. Ni merupakan sebaik-baik istighfar. Penghulu istighfar ialah itulah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesiapa yang baca istighfar ini tuan-tuan pada waktu pagi sekali, pada waktu petang sekali, dengan penuh keyakinan, dan seandainya dia mati pada waktu itu, pada waktu antara pagi dan petang, matinya merupakan mati syahid, diampunkan dosa baginya tuan-tuan. Siapa-siapa nak Allah ampunkan dosa dia, dia mati dalam keadaan tidak ada dosa, bacalah sayyidul istighfar sekali pagi sekali petang. Tak banyak pun tuan-tuan, tak
tak ada ribu kali, tak ada, sekali ya baca, insya-Allah. Baik. Kemudian yang kelima, interaksi yang kelima dengan kaedah al-inabah. Al-inabah iaitu kembali apabila Allah diuji, mereka kembali kepada Allah Taala. Ini berdasarkan umpamanya kalau kita boleh baca antara doa al-inabah ni apa dia? Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kami Rabbana 'alaika tawakkal, kepadamu lah kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada kamulah kami kembali, wa ilaikal masir, dan kepada kamulah kami tempat kembali kami. Tuan-tuan, ini doa dipanggil doa al-inabah, mana kita kembali kepada Allah. Maknanya tuan-tuan, makna dia punya kesimpulannya ada lagi ni. Sebenarnya tak cukup masa kita nak sebut semua ni, tapi itulah antara perkara yang perlu kita lakukan, interaksi kita dalam kita menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang pertama tadi kita nyatakan tadi apa dia, beriman dengan interaksi dengan iman dan merasa kewujudan Allah. Kemudian yang kedua, berinteraksi dengan kaedah merujuk dan membawa diri kepada Allah. Yang ketiga, berinteraksi dengan kaedah iktiraf dan mengakui diri berdosa pada Allah. Yang keempat, berinteraksi dengan kaedah beristighfar dan bertaubat pada Allah. Dan yang kelima, berinteraksi dengan inabah, yakni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga amalan-amalan ini dapat sama-sama kita jadikan amalan kita lah, insya-Allah, dalam kita menghadapi ujian yang belum selesai lagi ni, kan? Mudah-mudahan insya-Allah. Setakat itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.